kedua syurga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahannya, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua syurga itu ada dua mata air yang mengalir, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua syurga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasang-pasangan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Mereka duduk bertelekan bersandar di atas permaidani yang sebelah dalamnya diperbuat daripada kain sutera, dan buah-buahan di dalam kedua syurga itu dapat dipetik dari dekat, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang bersopan santun, menundukkan pandangannya. Dia tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka itu, dan tidak pula pernah disentuh oleh golongan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata, yakut dan marjan, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali balasannya kebaikan jua. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tuan-tuan dan puan-puan, putera-putera dan puteri-puteri Islam yang dihormati lagi dimuliakan, pada sesi-sesi pertemuan yang lepas kita bicarakan ayat-ayat, antaranya berkaitan dengan rangsangan Allah agar umat Islam menerokai angkasa lepas. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahawa kamu tidak akan mampu menerokai angkasa lepas. Kamu tidak akan mampu menembus ataupun melintasi penjuru langit dan bumi, kata Allah, melainkan bisultan, melainkan dengan kekuatan ilmu, kekuatan teknologi, kekuatan dana dan seumpamanya. Hanya dengan kekuatan itu sahajalah kamu akan mampu menerokai penjuru langit dan juga penjuru bumi. Menampakkan kepada kita bahawa Islam tidak menghalang manusia untuk menerokai angkasa lepas. Ayat ini begitu mengagumkan Dr. Maurice Bucaille, sebagaimana yang disebutkannya dalam buku beliau yang terkenal, The Bible, The Quran and Science. Beliau mengatakan begitu hebat, begitu indah Al-Quran yang merangsang umat Islam dan merangsang manusia untuk menerokai angkasa lepas, ketika penerokaan angkasa lepas merupakan sesuatu yang tidak pernah difikirkan oleh manusia sebelum ini, termasuk di era Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita telah berbicara tentang ayat itu sebelum ini. Kemudian kita juga sempat berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengakhirkan alam ini. Ketika berlakunya hari kiamat, sudah pastinya kesemuanya akan hancur. Dan ketika langit hancur, ketika bintang-bintang hancur, Allah mengatakan bahawa ia menjadi seperti mawar di langit sana. Di penjuru sains pernah saya sebutkan pada tahun 2004, ketika satu bintang sampai ke akhir hayatnya, maka ia terbelah dua, dan asap, bahagian asapnya yang dikenali sebagai nebula, mengeluarkan satu bentuk seumpama bunga ros, sehingga saintis 2004 kagum dengan bunga ros yang di langit itu, sehingga keluarlah tajuk-tajuk besar seperti Valentine Rose in Space, bunga ros Valentine kami dapat lihat di angkasa raya sana. Sebab ternampak jelas bintang yang hancur itu akhirnya menghasilkan gas yang dipanggil sebagai nebula, rupanya seperti ros. Dan Allah mengatakan di hari kiamat
Bila langit hancur berkecai, rupanya juga seperti bunga ros. Menampakkan kepada kita bahawa ayat Al-Quran begitu saintifik. Walaupun ia menyatakan tentang hari kiamat, tetapi ada persamaan dengan penemuan 2004. Persamaannya ialah tentang kehancuran bintang-bintang. 2004 bintang hancur, ia jelma seperti bunga ros. Di hari kiamat, bintang-bintang juga akan hancur secara yang lebih dahsyat. Tidak mustahil ketika itu berlaku, ia juga mungkin menjelma dalam bentuk seperti bunga mawar, sebagaimana yang kita bicarakan pada sesi yang lepas. Semua itu telah habis kita bicarakan. Kita kembali kepada bicara kita pada petang ini. Pada ayat nomor 46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahawa bagi orang yang takut dengan makam Tuhannya, Allah sediakan bagi mereka jannatan, 2 syurga. Ini anugerah Allah. Ini anugerah ilahi. Tetapi anugerah Allah Azza wa Jalla, Allah tidak berikan secara mudah. Syurga Allah ini bukan suatu yang murah, ia suatu yang mahal. Dalam sebuah hadis yang pernah kita sebutkan sebelum ini, Nabi mengatakan bahawa syurga dikelilingi oleh benda-benda yang dibenci oleh hawa nafsu. Syurga dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci hawa nafsu. Itulah harga sebuah syurga. Jalan ke syurga merupakan jalan yang memerlukan kita melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini sebati dengan manusia. Hawa nafsu melahirkan kehendak-kehendak. Kadang-kadang kehendak itu kehendak yang begitu dahsyat, begitu dibenci oleh Allah. Dan jika manusia itu nafsunya seumpama itu, itulah yang Allah sebutkan sebagai nafsul ammarah. Nafsul ammarah ini sentiasa merangsang manusia melakukan kemungkaran dan kekejian. Dia menyebabkan kita malas melaksanakan solat. Ia juga menyebabkan kita begitu cenderung, begitu berminat untuk menghadiri konsert-konsert lara, untuk menari dan bergaul bebas lelaki dan perempuan, untuk ke kasino terjebak dengan maksiat, untuk mencuba heroin, chase dan injection, untuk melakukan 1001 maksiat. Nafsul ammarah merangsang kita ke arah itu. Nafsul ammarah juga pada ketika yang sama melahirkan kebencian kita terhadap apa yang kita namakan sebagai ibadah. Untuk pergi ke syurga, nafsu itu perlu kita lawan. Kita perlu isytiharkan jihad pada nafsu yang jahat ini. Isytiharkan jihad pada nafsu yang jahat ini. Itu jalan ke syurga. Selepas kita melawan nafsu itu, kita belajar, kita memahami, kita paksa diri beribadah, kita lawan runtunan dan kehendak nafsu melakukan maksiat, akhirnya jiwa kita meningkat. Dan Allah menceritakan tentang peningkatan itu ketika Allah bercakap tentang nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah ialah seperti kata orang-orang barat yang peluk Islam, mereka mengatakan nafsul lawwamah sebagai the self-criticizing soul, iaitu jiwa yang mengkritik dirinya. Sudah pasti manusia di tahap nafsul lawwamah